"Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa lan yamla fahu illa turab wa yatubu Allah ala man tab." Daripada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ibni Adam," sekira bagi anak Adam itu wadiyan min dhahabin, satu lembah emas. Satu lembah emas dia. Kita tak buah. Kita ahabba an yakuna lahu wadiyan, dia masih suka, dia masih berkeinginan untuk mempunyai dua lembah emas. Kalau kita ke Isya, kita boleh ikut apa cukup lah. Dapat lebih. Kalau boleh satu lagi lah. Dapat dua lah. Aku kalau dapat dua rasa cukup lah, tak nak apa lah. Rasa cukup lah, tak payah apa lah. Ni pun tak cukup makan lah. Dapat dua dah rasa apa? Dapat lima, bagus juga. Itu perasaan anak manusia ni pada dia tu. Walaupun peringkat pertama dah rasa cukup dengan apa dapat. Bila dapat, rasa dia tak cukup lagi. Sama lah kita kalau boleh dapat kadang-kadang masa dulu waktu pakai kereta Cish, kalau boleh pakai kereta betul lah, pakai Arza pun okey lah ni. Jumpa kan, bila dah pakai nampak Vios baru okey, ada rasa tu manusia. Dia kata anak Adam itu sekiranya dia ada satu lembah daripada emas, pasti dia masih ada keinginan untuk mendapat lembah yang kedua. Ni lembah emas ni sebenarnya habis otak. Kita boleh apa, saya pun kena emas kan. Kan ni satu lembah. Dia fikir Aisyah, kalau Tuhan bagi aku jadi jutawan ni, fikir kan. Itu perasaan ni anak-anak. Hingga Nabi kata apa perasaan ni? "Wala yamla afahu illa turab." Tidak akan memenuh mulutnya illa turab, melainkan tanah. Wa yatubullahu ala man tab. Allah akan menerima taubat ke atas mereka yang bertaubat. Tahap dia sampai mana? Keinginan manusia. Sehingga wa la yamla'ahu wa lam yamla'a fahu illa turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya melainkan tanah. Perasaan ingin, keinginan untuk bertambah, untuk tambah tiada kesudahan, melainkan bila mana tanah sudah memenuhi mulutnya. Apa boleh mati? Tanah masuk mulut boleh mati. Apa dia maksud dah? Mati masuk tanah rumah masuk mati tu boleh tak ada kan? Lagi tak mati betul? Dia ada perasaan. Perasaan tu ada, cuma kita boleh buat kontrol dengan tak kontrol saja, itu biasa lah kan. Ini nak cerita pasal apa? Manusia itu. Wala yamla afahu illa turab, tidak akan memenuhi mulutnya melainkan tanah. Wa yatubullahu ala man tab. Cuba kita tengok terjemahannya daripada Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata seseorang anak Adam telah mempunyai satu lembah emas, nescaya dia ingin pula hendak mempunyai dua lembah. Kita nak cinta apa kasih bapa apa kan? Sepatutnya boleh satu tu cukup lah. Satu lori buat balik. Kalau beli ketong emas pun cukup dah. Dia angkat semua. Nasib baik kau panas. Kalau tidak kali-kali kau aku kupas. Dia aku. Nama aku pun ambil. Dia perasaan. Nescaya dia ingin pula hendak mempunyai dua lembah. Dapat dua lembah, satu lagi okey juga. Aku angkat semua. Dia tidak akan puas dengan harta dunia sehinggalah akhir hayatnya, yaitu mulutnya dipenuhi dengan tanah. Itu maksud tadi wala yamla afahu illa turab. Itu maksud apa? Sebab satu kinayah daripada kata apa? Mati. Bila mulut penuh tanah, mati. Saya kita boleh mencapai mana hadis ni. Dia ni nampak Allah orangnya minta subat belum kawan tak. Bukan maksud dia itu ni nampak apa kan. Nabi kata apa? Penuh tanah mundi, sombat belum kawan yang tanah. Bukan maksud dia itu.
sehinggalah dia mati, baru terhenti perasaan tersebut. Kemudian tunjuk hadis Allah Nabi kata bahawa itu Allahu ala man taab, dan Allah menerima taubat hambanya yang benar-benar bertaubat. Hadis itu apa kaitan dengan bab yang mana? Peringkat akhirnya ada kaitan dengan bab. Tapi bila kita compare dengan antara dua soal kaitan, sekiranya bahawa kamu telah berharapah sangat dalam menghimpun harta dunia, tidak mengindahkan lagi halal dan haram, semua kamu tiba, semua kamu sabu. Tapi sekiranya kamu ada penyesalan untuk bertaubat, kembali semula, ada peluang lah. Apa yang kamu makan, kalau harta haram kamu hantar, tipu orang, macam-macam pemalsuan yang kamu buat untuk mendapat kekayaan, macam-macam bisnes tipu bodoh, tak kira dah betul selama ni, halo bang. Tapi bila timbul perasaan untuk bertaubat, ada channel ini, ada suami kita buat itu Allah ala mantap pintu taubat. Kalau kamu nak berkeinginan, masih terbuka ini, Allah akan terima taubat mereka yang benar-benar bertaubat. Baik, pengajaran hadis, nafsu sentiasa mendorong manusia untuk menguasai harta tanpa batasnya, tanpa batasan. Sifat ini dicela jika ia menyebabkan seseorang itu mengabaikan perintah Allah. Jadi impun harta ni boleh tak boleh? Tak ada masalah, dengan syarat dia melaksanakan, menunaikan hak-hak harta tersebut. Kalau harta banyak, kena zakat, tunaikan. Harta yang dicari ialah harta yang halal, dan dia mengelakkan daripada harta-harta yang haram. Dia tidak terlibat dengan bentuk penipuan, dia tidak terlibat dengan penindasan, dia tidak terlibat dengan perbuatan harta yang bentuk riba dan sebagainya. Maka menipu, tak ada masalah. Bahkan orang yang punya harta yang banyak sehingga dapat membantu menginfak kepada jalan yang baik, kepada sabilillah, membantu orang susah, membantu program-program agama, itu amat baik. Jadi mengimpun harta itu boleh dengan syarat. Ada syarat bagaimana istilahnya patuh syariah, mana menepati dengan hukum-hukum syariah. Hingga kan dalam kitab fiqh pun dia ada bab muamalat. Mana Islam diajar tentang etika di dalam bermuamalah. Ingat, sebab bila mana Nabi diutuskan, ketika itu manusia telah bermuamalah, berjual beli, melakukan aktiviti muamalah sesama manusia. Tapi bila tengok Islam, dia tengok sistem ni agak menindas. Ada penyelewengan, ada unsur kezaliman, mengambil harta orang tanpa hak. Akhirnya Islam meletak etika dia, atau cara dia, terma dia, syarat dia untuk manusia bermuamalah, sehingga benda tersebut mematuhi apa yang Islam anjurkan, mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nombor 2, mengingati mati menjadi pengajaran besar kepada manusia untuk mengawal nafsunya. Terangnya lagi. Jadi bila orang tersebut disebut bahawa kafa bil mauti wa arzan, cukuplah kematian itu sebagai satu pemberi nasihat, sebagai satu maknanya wa'id kan, memberi nasihat. Ya. Itu kita galakkan menziarahi jenazah, galakkan menziarahi, sunatkan menziarahi perkuburan, supaya kita teringat. Biar teringat tu jadi berdua slow sikit kan. Tengok hari yang sembang mentai Allah, tengok hari dah tak ada. Bila rusuk, isu aku pula orang rusuk, waktu dia odd sikit tu. Bila sentiasa ingat mati, maka nafsu akan terkawal sikit. Dan yang ketiga, orang yang bersungguh-sungguh bertaubat, Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Ini perkara yang terakhir sekali. Boleh kita habiskanlah hadis ini, kita masuk tajuk baru pada pertemuan akan datang. 25, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulani al-jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allahu 'ala al-qatili fayuslimu fayustashhadu. Muttafaqun alaih. Ini masih ada kaitan
taubat. Dalam hadis ini Nabi kata apa? Yadhaqullah, Allah amat suka. Ikut perkataan asal yadhaq ni ketawa. Allah ketawa. Ya, ulama mentafsirkan, mentakwilkan ketawa dengan Allah redha, Allah suka. Ini hadis-hadis ini disebutkan hadis yang ada unsur mutasyabih, ada kesamaran. Kalau kita mengaji dalam ilmu akidah, ada perbahasan dengan ayat-ayat ataupun nas-nas yang mutasyabihat. Apa mutasyabihat? Yang ada kesamaran sifat Allah dengan sifat makhluk. Nampak ketawa, Allah ketawa dia kita kan? Dan sebabkan dengan tawa disebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi golongan salaf mereka mentakwil ketawa ni Allah suka, Allah redha, Allah amat suka. Kepada siapa? Ila rajulaini, dimana Allah amat suka kepada dua lelaki. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Seorang ni si A ni telah membunuh si B. Si A telah membunuh si B. Tiba-tiba yadkhulanil jannah. Kedua-duanya tengok ada dalam syurga. Bila mereka duduk dalam syurga, oh mana? Buat cerita ni kita buat kaki. Ada dua orang ni. Seorang si A telah membunuh si B. Tiba-tiba mereka tengok, dua-dua orang ada dalam syurga. Macam nak kira. Cerita dah jadi. Akhirnya kita yuqatilu hadha fi sabilillah ayutan. Hak si A yang nak bunuh tadi jadi Muslim, beriman. Dia telah yuqatil, berjihad fi sabilillah. Yuqatilu hadha, laki yang nak bunuh ni dia berjihad pada jalan Allah. Akhirnya apa? Fayuqtalu, dia telah dibunuh oleh si B. Si B musyrikin, orang kafir. Bila mati syahid apa ganjaran dia? Syurga nanti. Kemudian disebut thumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah telah menerima taubat si pembunuh ni, orang kafir tersebut. Orang kafir apa dia bentuk taubat dia? Masuk Islam. Bila masuk Islam, terhapus segala kesalahannya lalu. Yughfar lahum ma qad salaf. Diampunkan bagi mereka apa kesalahan yang telah mereka lakukan dulu. Tu orang kafir itu senang. Senang yang juga orang kafir. Ceritanya baru masuk Islam, umur 80, mayang pun tak beza. Masuk Islam, keluar masjid, gereja mati. Tak ada sembahyang. Syurga. Sebab apa? Segala perbuatan kejahatan yang dia lakukan selama ini telah dihapuskan dengan Islam. Al-Islam yajubu ma qabla. Islam telah menghapuskan perkara yang sebelum. Jadi thumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah menerima taubat si pembunuh ini, yaitu fayuslim, dia masuk Islam. Kemudian apa? Fayustashhadu, dia Allah juga pergi berjihad, akhirnya mati syahid. Akhirnya dua-dua masuk syurga. Mereka syurga. Ni macam mana ni? Silap apa ni? Silap bagi nama. Kok si kata silap bagi nama. Dulu kan menunggu macam mana boleh masuk? Akhirnya si B bocor tak banyak. Sebenarnya sebab aku bunuh kamu. Macam mana ada aku kosong aurah ada kamu. Boleh cerita ada banyak juga. Sebab sembang syurga ni, sembang ni penuh keseronokan. Cerita boleh dengan waktu dunia dia tersebut aku akhirnya lepas bunuh. Macam mana kita minat kepada Islam, menyambung Islam, aku pun nak pilihan boleh jadi dengan tutup dialog mereka di akhir akhirat. Baik, kita habiskan kelima daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala suka kepada dua orang lelaki yang seorang telah membunuh seorang yang lain, kedua-duanya masuk syurga. Macam mana orang ini berperang di jalan Allah lalu dibunuh? Kemudian yang membunuh itu bertaubat lalu dia memeluk Islam dan pergi berperang dan mati sebagai syahid. Dua masuk syurga. Ini Allah suka. Ada hadis yang lain. Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Apabila dua orang muslim, kita baca dulu kan hadis ni. Dua tentang niat. Apabila dua orang muslim bertemu kedua-duanya dengan membawa pedang kedua-duanya, fal qatil wal maqtul fi an-nar. Si pembunuh yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Ini cerita lain lah. Ini bunuh dua-dua juga. Apakah perbezaan? Sebab soalan seorang kibar ni. Apa perbezaan hadis ini dengan
nak bunuh ni tak apa lah. Kau ni nak bunuh ni macam apa saja. Tiba-tiba masuk neraka juga. Rasulullah kata dia ni pun ada cita-cita untuk membunuh kau ni, cuma dia tak ada. Pedang dia tak di tak ada sampai. Banyak niat dah hati memang nak bunuh juga. Akhirnya hati dengan perbuatannya ni sebab apa? Niatnya. Kita kerja pertanyaan. Betul. Ada pada hadis ni pula bunuh orang betul, dua-dua tu juga. Itu contoh dah tadi lah. Okey, baik. Pengajaran hadis, wajib bertaubat daripada dosa walaupun sebesar manapun dosa itu. Dosa yang paling besar ialah kufur. Ya, si hati tadi kufur kan. Tapi Allah terima taubat dia, iaitu dengan dia masuk Islam lah. Cara taubat ialah masuk Islam dan tidak terputus dan tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Nombor dua, apabila seorang kafir memeluk Islam, maka dosanya yang sebelum itu dengan sendirinya diampun oleh Allah. Tak perlu astagfirullahaladzim, Allah terlibat, astagfirullah. Masuk Islam dia otomatik terpandang lebih. Lihat sebelum ni soalan macam ni. Tak Islam adalah kunci yang paling besar, taubat. Masuk Islam dia terhapus. Kemudian kerana Islam itu berarti taubat daripada segala kufur atau syirik dan lainnya. Nombor tiga, orang kafir yang telah membunuh tentera Islam diterima taubatnya jika bertaubat dan berpulang-pulang mati syahid. Yang hang derajat nak hambung sahabat Nabi, dosa ni sahabat ni orang yang rapang nak hambung antara jannah masuk syurga. Tidak sama sekali. Walaupun sebesar mana dosa, bunuh pula orang yang paling hebat, para sahabat, tapi masih ada chance untuk diterima taubat apabila bertaubat dengan sebenar-benarnya. Sekarang itu pada malam ini dapat di bahasa yang sangkut-sangkut sikit, orang lancar sikit.